Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Mac 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Bekas Pengerusi Lembaga Penerbangan Awam Malaysia CAAM Azharuddin Abdul Rahman berkata, walaupun 10 tahun berlalu, orang ramai masih mempersoal dan menyalahkannya berhubung kehilangan MH370. Pesawat itu hilang tanpa jejak sebaik berlepas pada awal pagi 8 Mac 2014 menuju Beijing, mencetuskan misteri global yang masih belum dapat dijawab hingga ke hari ini. Walaupun terdapat pelbagai andaian dan teori oleh pakar penerbangan, sehingga kini persoalan mengenai mengapa pesawat itu berpatah balik ke semenanjung Malaysia masih belum terjawab. Azharuddin menyifatkan kehilangan 239 penumpang dan anak kapal dalam tragedi MH370 sebagai kes paling mencabar yang pernah dikendalikannya dan misteri penerbangan terbesar setakat ini. Jelas Azharuddin lagi, memori duka itu tetap membelenggunya selaku individu penting yang mengetuai dan mengeruskan pencarian pesawat dalam tempoh yang sangat sukar. CAAM sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam DCA menyelia operasi Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur dan Azharuddin mengetuai DCA ketika insiden tragis itu berlaku. Azharuddin berkata masyarakat masih ingin tahu dan sering bertanya kepadanya mengenai misi pencarian yang dijalankan. Pada 4 Mac 2024, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan kesediaan Malaysia untuk membuka semula siasatan kehilangan pesawat MH370 sekiranya terdapat bukti baru dan kukuh. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberi jaminan bahawa kementeriannya komited untuk mendapatkan kelulusan Kabinet bagi memeterai kontrak baru dengan Ocean Infinity untuk meneruskan pencarian pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 itu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz akan membuat laporan polis berhubung video tular yang membayangkan dirinya terlibat dalam salah laku. Dalam respon kepada Malaysia Kini, Tengku Zafrul berkata dia akan membuat laporan polis sekembalinya ke Malaysia. Untuk rekod, Tengku Zafrul ketika ini mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan ke Australia. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata, video yang sedang tersebar di media sosial itu adalah kehadirannya dalam pelancaran satu produk pada tahun 2023. Menurutnya, dia menerima jemputan itu dengan niat baik dan pasukannya tidak mempunyai pengetahuan awal tentang dakwaan atau ketidakwajaran tersirat yang ditimbulkan dalam video tersebut. Oleh sebab itu, jelas Tengku Zafrul lagi, pasukannya telah memulakan siasatan mengenai perkara tersebut dan laporan polis yang akan dibuat bagi memastikan satu siasatan rasmi dapat dimulakan. Terdahulu, seorang lelaki yang tidak dikenali dalam sebuah rakaman video di media sosial mendakwa dia dibayar RM800 untuk menjadi CEO sebuah syarikat dengan menandatangani MOU palsu dalam satu majlis yang turut dihadiri Tengku Zafrul. Lelaki itu mendakwa syarikat itu menggunakan MOU palsu untuk mengumpul RM36 juta dan mendakwa bekerja dengan syarikat periklanan terkenal serta menunjukkan gambar dirinya bersama bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Video itu ditujukan kepada setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin selain turut meminta perhatian Timbalan Perdana Menteri Ahmad Saied Hamidi dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung perkara tersebut. Baik, berita seterusnya. Beberapa adun bersatu di Selangor didakwa masih mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum membuat pengumuman untuk mengalihkan sokongan. Menurut laporan portal FMT yang memetik sumber, beberapa adun tersebut didakwa menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pimpinan parti dalam beberapa isu. Sumber itu mendakwa beberapa adun terbabit masih belum memutuskan sama ada mahu mengikut jejak adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari ataupun tidak. Semalam, Abdul Rashid dalam satu kenyataan menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari namun kekal sebagai ahli bersatu.
Sementara itu, seorang lagi sumber yang dipetik FMT mendakwa terdapat 5 adun cuba dipujuk untuk menyokong pentadbiran PHBN Selangor. Selain Rashid, laporan media mendakwa 4 lagi adun bersatu akan mengalihkan sokongan ialah adun Jeram Harrison Hassan, adun Batangkali Muhammad Muhaimin Harid Abdullah Sani, adun Sungai Kandis Wan Zahanurin Ahmad dan adun Dengkir Jami Saleh. Namun pada sidang media semalam, 4 adun bersatu yang namanya dikaitkan berikrar untuk terus berdiri di belakang Ketua Pembangkang Azmin Ali serta berjanji taat setia dengan gabungan PN. Pada sidang media itu, Azmi memanggil 4 adun bersatu yang didakwa akan berpaling tadah sebagai membuktikan tuduhan tersebut tidak benar. Sementara itu, ahli MKT UMNO Muhammad Puat Zakashi berkata, keputusan adun Selat Kelang menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari disifatkan sebagai tempeling maut buat pengerusi PN negeri itu Muhammad Azmin Ali. Menurut Puat, jika benar terdapat 5 lagi adun yang akan mengikut jejak Abdul Rashid, ia bermakna Azmin tidak solid dan bukan lagi poster boy di Selangor. Puat juga menegaskan Abdul Rashid melakukan kamikaze dengan membuktikan dia tidak takut pada pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Bersatu pada 2 Mac meminda perlembagaan parti dalam usaha menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah. Sementara itu, salinan nota bertulis tangan memberi amaran kepada Menteri Perumahan dan Tempatan Ngah Koming supaya jangan cabar Islam bertaburan di luar kediaman ibu bapanya di Ayer Tawar, Perak. Ibunya yang menemui nota itu telah membuat laporan polis. Menurut Sinchu Daily, Ngah yang berada di Hong Kong atas urusan rasmi berkata dia akan menyerahkan perkara itu kepada polis. Bagaimanapun, menteri itu memberitahu pihak di sebalik kejadian itu supaya tidak menyusahkan keluarganya, terutama ibu bapanya yang sudah tua. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Manjung Assistant Commissioner Muhammad Nordin Abdullah mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada Ibu Ngah yang berusia 76 tahun berhubung kejadian itu pada jam 10.15 pagi. Kes itu jelas Muhammad Nordin diklasifikasikan mengikut Seksyen 507 Kanun Kesisaan kerana menakutkan secara jenayah melalui suatu komunikasi tanpa nama. Dalam perkembangan berkaitan, ibu kepada Ngah dipetik Berita Harian berkata dia berasa kesal dan risau atas kejadian tersebut. Ibu Ngah berkata dia dan suaminya yang berusia 86 tahun mahu kehidupan tenteram seperti orang lain dan berharap tidak menjadi sasaran politik kebencian. Justeru itu, Ibu Ngah merayu supaya tidak menggunakan cara sedemikian untuk mengugut orang tua kerana politik adalah politik. Kita ke perkembangan sidang Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Stamping Chong Chien Jing menggesa SPRM menyiasat aset bekas Gubernur Sarawak Allahyarham Abdul Tahib Mahmud. Chong berkata SPRM perlu memohon satu deklarasi aset supaya rakyat Sarawak tahu berapa banyak harta yang dikumpul sepanjang pemerintahannya. Saya ingin menyambut baik siasatan yang diambil terhadap Tun Mahathir dan Tun Daim berkenaan punca kekayaan mereka dan ahli keluarga mereka dan menyeru supaya kerajaan tindakan itu disegerakan kerana setakat ini kekayaan yang dibongkarkan amatlah memeranjatkan. Saya ingin juga tahu juga, selain daripada kedua Tun itu, adakah lagi orang atau keluarga lain yang dijadikan target siasatan SPRM? Adakah SPRM akan mengarahkan penyiasatan terhadap sesetengah pihak di wilayah Sarawak? Sekurang-kurangnya, request for deklarasi aset perlu dibuat oleh SPRM terhadap mereka supaya kita orang Sarawak tahu berapa banyak harta-harta telah dikumpul sepanjang masa pentadbiran beliau. Oleh itu, saya sekali lagi saya seru kepada SPRM supaya mengambil tindakan. Itulah our basic right to know. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mahu kerajaan menjelaskan jika wujud lampiran rayuan penukaran tempat tahanan Najib Razak dari penjara Kajang ke tahanan di rumah. Menurut Ismail, dia difahamkan wujud lampiran supaya Najib ditukarkan tempat tahanan sewaktu membuat rayuan pengampunan. Saya difahamkan suatu membuat rayuan pengampunan
oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, selain pada rayuan pengampunan, saya difahamkan ada lampiran untuk membuat rayuan supaya beliau ditukarkan dari segi tempat tahanan daripada tahanan di Kajang ke tahanan di rumah. Jadi saya difahamkan perkara ini ada sebagai lampiran di dalam petisyen permohonan ataupun rayuan tersebut. Jadi soalan saya, apakah ini benar atau tidak? Dan kalau ianya benar, apakah ianya dibincangkan sewaktu pembentangan rayuan pengampunan tersebut? Dan apakah keputusan? Sementara itu, ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat hari ini, Ismail Sabri turut mencadangkan kepada kerajaan supaya kembalikan semula cukai GST. Untuk mengelakkan kenaikan harga barang akibat sistem percukaian yang tidak cekap, saya bersetuju dengan pandangan beberapa rakan supaya GST dikembalikan semula. Biar atas apa nama sekalipun, kerana ia terbukti bahawa sistem percukaian tersebut lebih telus dan sekaligus dapat mengimbangi fiskal kerajaan melalui kutipan hasil. Tuan Ketua, negara sudah melalui beberapa krisis ekonomi yang mencabar seperti krisis kewangan 1998. Semasa beliau jadi Perdana Menteri, mengapa tidak perkenalkan cukai GST? Kampar sini. Minta. Kalau betul-betul nak laksana, kenapa semasa beliau jadi Perdana Menteri tak laksana? Minta tanya. Apa dia? Soalan dia? Mengapa semasa beliau jadi Perdana Menteri tidak laksanakan cukai GST pada masa itu? Saya ingat YB tak baca statement dalam media pun. Kita dah, waktu itu kita membuat statement ataupun kenyataan bahawa Kabinet telah pun membincangkan soal isu GST dan sedang diperhalusi. Dalam pada itu, Dewan Rakyat kecoh hari ini apabila seorang wakil pembangkang membangkitkan isu orang bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri ketika membahaskan usul junjung kasih titah diraja. Ucapan Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan terganggu beberapa kali apabila beberapa wakil rakyat DAP bangun membantah. Satu petikan berita telah pun semua kita tahu. Tetapi yang ingin saya menarik perhatian setelah berita itu dikeluarkan, dibuat oleh pemimpin berkenaan apabila berlaku banyak bantahan dan sebagainya pada 13 hari bulan 12 tahun 2023, pemimpin yang sama atas tajuknya Kit Siang, pertahan kenyataan bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri, disiarkan dalam Malaysia Gazette, mengatakan bahawa beliau menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, ini adalah satu perkara yang sudah selesai. Memang di dalam perlembagaan tidak ada peruntukan bahawa mana-mana golongan tertentu saja boleh menjadi Perdana Menteri. Itu semua kita faham. Tapi kenapa dibangkitkan perkara yang boleh menimbulkan suasana yang mengelirukan? Lebih-lebih lagi, pemimpin yang sama ini 3 hari selepas kenyataan yang pertama tadi 13-12, pada 16 bulan 12 mengatakan tajuknya Kit Siang akui mustahil bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Apa tujuan dibangkitkan perkara yang menimbulkan satu sensitif di dalam masyarakat? Sebaliknya beliau mengetahui dengan jelas peraturan Dewan, Timbalan Speaker, peraturan Dewan. Peraturan apa itu? Peraturan 36-12. Peraturan Dewan 36-12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Sejarah menunjukkan bahawa Kota Baru. Duduk dulu, saya biar saya habiskan. Ya. Sejarah menunjukkan bahawa pada tarikh 3 hari bulan Ogos 1973, mendiang VT Sambandan
telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari. Ini adalah sejarah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lim Kit Siang adalah sesuatu yang telah berlaku dalam sejarah. Jadi saya minta Yang Berhormat Kota Baru supaya tidak mengelirukan Dewan dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan atau perbahasan yang tak begitu betul dalam sejarah. Sejarah membuktikan Tun Witi Sambandan telah menjadi Perdana Menteri untuk 1 hari pada 3 hari bulan Ogos 1973. Tan Sri Yang di-Pertua. So tolonglah jangan buat kenyataan yang tidak benar. Kota Baru. Begitulah juga isu pilihan raya pihak yang keliru. Sebentar. Dibangkitkan. Ya. Yes. Landing, please. Turun landing dah. Masa dah. Ya. Saya minta lebih kurang 3 minit. Boleh? No, tak ada Bukan masa. ruling, Tan Sri Speaker. Okey, isu yang kedua ialah isu pilihan raya banyak gangguan. Ni makhluk perosak. You are a lawyer, you must know your facts. Sebagai seorang peguam, kena tahu fakta. Gantung dah. Okay. Jangan koyak. Keadaan semakin kecoh apabila beberapa ahli Parlimen Pembangkang, antaranya Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim dan Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir Masduki turut bangun mempertahankan Taqiyuddin. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kemudiannya memberi amaran supaya ahli parlimen lain segera duduk dan tidak mengganggu perbahasan terpapir. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nursyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.